Komunikasi ialah perbuatan memberi dan menerima maklumat atau informasi di antara dua orang individu atau lebih. Apabila kita bercakap atau hanya senyum pada orang lain, kita sebenarnya sedang berkomunikasi. Komunikasi boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu verbal atau lisan dan non-verbal atau tidak lisan. Komunikasi verbal atau lisan ialah apabila kita berkomunikasi menggunakan perkataan. Contohnya, bercakap mengeluarkan suara seperti ceramah, debat, nyanyian dan ucapan. Komunikasi non-verbal atau tidak lisan pula adalah apabila kita berkomunikasi selain menggunakan perkataan. Contohnya, bahasa badan dan isyarat tangan, postur badan, mimik dan reaksi muka, kontak dan pergerakan mata, dan ton suara. Selain itu, perkataan bertulis termasuk dalam komunikasi non-verbal. Contohnya, menghantar SMS atau WhatsApp kepada kawan, menulis surat tidak hadir ke sekolah, membaca buku cerita, dan papan tanda arah di jalan raya. Sebagai doktor muda, kita perlu mempunyai asas kemahiran komunikasi yang melibatkan kemahiran mendengar, memahami dan menyampaikan mesej maklumat yang dipelajari kepada rakan-rakan. 4 teknik penting dalam asas komunikasi doktor muda ialah teknik mendengar, teknik memahami, teknik penyampaian, dan teknik menggunakan bahasa badan. Teknik mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik akan memudahkan kita untuk memahami mesej yang diterima dan meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah. Pendengar yang baik merupakan seorang yang mendengar dengan aktif. Untuk mendengar dengan aktif, kita perlu menumpukan perhatian kepada orang yang sedang bercakap dan cuba faham maksud mesej yang ingin disampaikan. Elakkan dari mencela semasa orang lain sedang bercakap. Biarkan dia selesai dan kemudian beri respon. Tunjukkan isyarat yang kita sedang mendengar, seperti menganggukkan kepala dan memberi reaksi muka yang sesuai. Abaikan gangguan yang ada dan cuba kekalkan kontak mata dengan orang yang bercakap. Teknik meningkatkan kefahaman kepada mesej yang diterima. Kefahaman ialah kemahiran untuk mendengar atau membaca sesuatu ayat. Kemudian kita memahami maksud atau idea di sebalik ayat tersebut. Tips untuk meningkatkan kefahaman kita ialah semasa berkomunikasi, cuba gambarkan maksud mesej yang disampaikan. Jika boleh, tulis perkara-perkara penting yang disampaikan. Ulang kembali mesej yang disampaikan dan jangan segan untuk bertanya soalan jika tidak faham mengenai sesuatu. Teknik menyampaikan mesej kepada rakan sebaya. Teknik penyampaian yang bagus dapat memastikan mesej yang ingin dikongsikan, diterima dan difahami rakan kita. Tips kemahiran menyampaikan mesej kepada rakan sebaya ialah gunakan bahasa yang mudah dan ringkas. Gunakan pertuturan yang sederhana. Jika ditanyakan soalan, cuba jawab dengan jelas dan tepat. Jangan cepat menghukum atau memandang rendah orang lain. Senyum dan gunakan nada suara yang tenang. Teknik menggunakan bahasa badan. Komunikasi bahasa badan ialah menggerakkan anggota badan seperti muka, kepala, badan dan tangan ketika berinteraksi dengan orang lain untuk menarik tumpuan dan perhatian. Tips untuk kemahiran menggunakan bahasa badan ialah dengan membuat latihan di hadapan rakan-rakan dan minta mereka menilai bahasa badan kita, kerana persepsi kita terhadap bahasa badan mungkin berbeza dengan persepsi orang lain. Anda boleh mengukuhkan kemahiran komunikasi dengan melakukan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran berikut bersama guru-guru anda.